soalan 1 kelas 2 ni dia adalah tajuk vektor. Tapi soalan ni saya perhatikan kita boleh selesaikan dengan dua kaedah, iaitu kita guna kaedah vektor dan juga boleh guna kaedah geometri koordinat. Saya tunjuk kaedah vektor dahulu. Okey, apa langkah pertama kita kena buat? Langkah pertama adalah bila kita nampak ada vektor kat sini, kita tulis balik. Saya suka tulis balik. O P. Dan dekat sini, bila kita ada vektor dalam satah kartes ya, bila kita ada vektor IJ. Bila kita ada vektor IJ, kita boleh ubah dia kepada vektor laju, iaitu 6, kosong. Kenapa 6 kosong? Sebab 6I campur 0J. Jadi atas ialah I, bawah ialah J. OR kita tulis balik juga adalah 1, 4. Okey, sebab dia punya I dia 1, J dia 4. Jadi I dekat atas, J dekat bawah. Kita hanya boleh tukar kepada vektor laju apabila dia ada vektor IJ. Contohnya saya ada vektor OP, contohnya saya ada 4X campur 2Y. Saya tak boleh tukar kepada 4, 2 macam ni. Ini salah sebab dia bukan vektor IJ. Dia bukan vektor pada satah kartes. Tak boleh buat macam itulah. Okey. Yang kedua, kita boleh baca pada soalan iaitu kita ada nisbah kat sini. Nisbah yang pertama yang ini. Jadi nisbah bentuk yang pertama ni kita boleh kata bahawa OR adalah 1, OQ adalah 3. Jadi OR adalah 1 bahagian, O ke R. OQ 3 bahagian. Ini ialah 3 bahagian. Jadi maksudnya RQ adalah 2 bahagian. Jadi dekat situ kita dah ada OR. Okey, OR, kita boleh cari OQ. Ya, OQ adalah 3 kali OR. Jadi 3 kali OR, 3 darab 1, 4. Jadi maksudnya 3, 12. Ini ialah OQ. Okey. Ada tak benda lain yang kita boleh cari sebelum kita tengok soalan? Saya tak tengok lagi soalan ya. Saya hanya baru nak kita keluarkan maklumat saja. Dan kebetulan kita boleh kira beberapa vektor. Kita boleh juga cari RQ. RQ. Okey. Kalau ada masa lah. Kalau tak ada masa tak payah carilah. Kita tengok pada soalan terus. RQ adalah 2 kali OR. Sebab OR dengan RQ ni dia vektor selari. Dan sebab OR adalah 1 bahagian, RQ adalah 2 bahagian. Jadi kita boleh kata RQ adalah 2 kali OR. Jadi 2 kali OR, 2 kali 1, 4. Jadi kita dapat 2, 8. Itu RQ. Okey, maklumat yang kedua, nisbah ni kita ada PS sama dengan 3SQ. Kita perhatikan dia tak sama dengan bentuk nisbah yang pertama ni. Jadi untuk selamat, saya pindahkan SU ke sebelah. Jadi maksudnya saya buat macam ni. PS bahagi SQ. Kenapa saya bahagi SQ? Sebab 3 darab SQ, SQ darab pindah sebelah jadi bahagilah. Sama dengan 3. Okey, 3 adalah maksudnya 3/1. Jadi kita boleh kata bahawa PS adalah 3, SQ adalah 1. PS adalah 3 bahagian, SQ adalah 1 bahagian. Okey. Jadi kalau dalam bentuk persamaan macam ni, kita kena ubah, kita kena pindahkan dia punya SQ tu ke sebelah kiri jadi bahagilah. Supaya baru betul dia punya nisbah dia. Okey, cukup dengan yang itu. Kita tengok terus kepada soalan. Soalan minta koordinat bukan vektor. Koordinat Q. Okey, tapi apa kaitan dengan vektor? Satu benda yang kita kena ingat bahawa bila kita ada vektor OP, apa-apa vektor pada satah kartes ataupun vektor IJ ataupun vektor laju, dia start dengan huruf O. Maka bila start dengan huruf O diikuti dengan satu huruf lain, maka vektor yang atas ni ialah X, yang bawah ialah Y, yang atas ialah I, bawah ialah J. Atas ialah X, bawah adalah Y. Maksudnya dia akan jadi titik P adalah 6,0. Kita boleh ubah macam tu kerana dia start dengan O. Vektor tu start dengan O. Contohnya macam OR ya. OR ni, maka kita boleh cari titik R, iaitu kita ubah sahaja 1,4. Sebab koordinat mestilah X, Y dalam bentuk koordinat lah. Okey. Jadi dekat sini dia nak titik Q.
Maksudnya kita kena fikir bahawa titik Q kita kena cari OQ. Okey, OQ. Lah, kita dah cari dah dekat sini tadi. Kita dah cari dekat sini tadi. Jadi maksudnya saya copy balik je lah. Saya copy balik benda ni. Okey. Tadi kita dah bincang benda yang sama je. Saya buat sini ya. Okey. Jadi maksudnya kita dah dapat OQ, maksudnya kita ubah sahaja kepada, oleh itu titik Q adalah 3, 12. Itu jawapan soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah titik S. Okey, titik S. Macam mana nak cari titik S? Okey. Titik S kita boleh cari macam ni. Maksudnya kita kena ada idea titik S adalah kita cari OS lah. Vektor OS. Jadi dekat sini vektor OS. Okey. Vektor OS mungkin kita boleh buat pecahkan dia. Kalau kita tengok gambar O ke S. Itu jalan shortcut. Jalan jauh kita boleh buat penambahan vektor. Kan kita dah belajar. Kita gunakan hukum segitiga. O tak tahu campur tak tahu S. Jadi saya gunakan titik Q lah kat sini. Saya pecahkan, saya letak titik Q kat sini, titik Q kat situ. Okey, tengah-tengah tambah, kiri dengan kanan tambah tu huruf yang sama. Okey, OQ ada tak? OQ dah ada ni pada soalan A1 ni. Kita copy je lah. Jadi OQ adalah 3, 12. Saya tak nak guna IJ. Kalau guna IJ dia macam algebra lah, susah sikit lah. Tapi kalau vektor laju ni senang. Macam metrik je lah. Okey, kemudian QS. Ada tak QS? Tak ada kan? Okey, tak ada. Tetapi QS ni dia berasal daripada PS. Okey. Jadi tambah, kita kena pecah lagi PS ni kepada kita cari PS. PS bukan PS. PQ lah, PQ lah. Okey, PQ lepas tu kita kena buat satu daripada 4. Maksudnya QS ni adalah 1/4 daripada QP. 1/4 daripada QP. Okey, 1/4 daripada QP ni, ini 4 lah, 4 bahagian. Jadi QP pun tak ada. Dekat soalan ada PQ. QP. PQ tak ada, QP tak ada. Jadi maksudnya kita carilah QP. Jadi kita cari QP. Kita belajar. Kita pecahkan lagi. 3/12 ni dah settle. Tambah 1/4. QP kita gunakan hukum segitiga. Q, O, campur OP. Kenapa macam tu? Saya letak atas sikit. Okey. Kenapa QOOP? Kan tadi kita kata macam yang atas lah kan? OQQS. Jadi yang ini kita pecahkan lagi QOOP. Sebab kita tengok dalam soalan kan ada huruf. Kita ada QO, kita ada sini. QO mana QO? Ni kita ada QO, OQ. Kita negatifkan saja. Lepas tu OP kita ada OP sini. Kan? Kita boleh ganti. So 3/12 tambah 1/4 QO, ini OQ, jadi kita negatifkan je lah, iaitu -3, -12 tambah OP sama 60. Macam tu. Okey, kita selesaikan lagi, ringkaskan lagi. 3/12 tambah 1/4 -3 tambah 6 macam metrik biasa je. 3 -12 kosong, -12. Jadi darab masuk ke dalam kita akan dapat berapa tu? Nak tulis ni. Okey, kita darab masuk yang ini, darab masuk macam tu. Macam metrik. 3/12 tambah 3/4 -3
negatif 3. Negatif 3 betul. So kita total dia lah sini, kita dapat sini dapat, saya bagi dalam bentuk pecahan 15/4, yang bawah 12 tolak 3 kita dapat 9. Jadi ini tadi vektor apa? OS. Jadi kita nak cari titik S, oleh itu S adalah 15/4, 9. Okey, settle masalah. Kemudian soalan B. Soalan B dia minta vektor unit. Kita kena ingat balik apakah maksud vektor unit. Vektor unit bermaksud vektor asal bahagi magnitude. Jadi sekarang ada tak vektor asal? Jadi kita kena carilah vektor RS. Jadi vektor RS pun tak ada dekat sini. Jadi kita carilah vektor RS dahulu. Boleh tak ROOS? Boleh. Kita ada RO kat sini. Kita ada OS. Mana OS? Ni kita ada OS. Okey. Jadi kita gunakan RO campur OS. Jadi RO tadi RO itu OR kan? OR jadi RO negatif 1 negatif 4 lah, campur OS sama, jadi kita tulis balik je 15/4 9. Jadi kita totalkan kat situ RS. Okey, jadi kita akan dapat 11/4 5. Okey, dan kita kena tahu bahawa yang ini adalah bentuk dia, apa dia? Bentuk dia adalah dalam bentuk ni XY. Atas ialah X, bawah ialah Y. Jadi vektor asal dah ada. Ni vektor asal dia. Okey, cari magnitude. Apakah maksud magnitude? Okey, magnitude dia punya simbolnya adalah modulus RS. Itulah simbol magnitude. Dia adalah teorem Pythagoras. Jadi 11/4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jadi kita kira dekat situ kita akan dapat bla 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 bla, dapat set 521/4. Okey. Jadi apakah maksud vektor unit? Kita kena tahu bahawa vektor unit simbolnya adalah RS, ada tanda vektor, ada cap. Cap kat situ maksudnya vektor unit ya. Sama dengan vektor asal. Okey. Senang je macam ni. Vektor asal adalah yang inilah ni vektor asal. Iaitu 11/4 dengan 5, saya tulis balik. Saya bahagi dengan magnitude. Dia macam kompleks sikit lah. Punca 521/4. Yang ini pun bahagi punca 521/4. Okey, setiap X dengan Y itu kita bahagi dengan magnitude. Jadi kita kira dekat situ, dekat sini kita kena bagi dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk set ya. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 11 set 521/521, yang bawah adalah 20 set 521/521. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, saya akan terangkan dekat sini kot. Saya terangkan dekat sebelah Okey, saya terangkan kenapa jadi macam tu. Sebab senang dia macam ni lah. Okey, 11/4 bahagi set 521/4 kan. Bila bahagi tukar jadi darab, kita akan terbalikkan dia. Maksudnya darab 4 dekat atas, set 521 kat bawah. Jadi yang bawah pun samalah, 5
darab 4 set bahagi set 5, 2, 1. Okey, macam tu. Dan kalau kita tengok dekat sini, kita boleh potong ni. 4 dengan 4 boleh habis. 5 dengan 5 jadi 20. Jadi dia punya set dia akan jadi 11 per set 5, 2, 1. Yang ini dapat 20 per set 5, 2, 1. Tapi kita ingat, dalam jawapan set tak boleh bahagi dengan jawapan tidak boleh ditinggalkan penyebutnya dalam set. Yang bawah ni tak boleh ada set. Jadi kita darab dengan konjugatnya atas dengan bawah. Jadi apakah konjugat bagi set 5, 2, 1? Konjugatnya adalah diri dia sendiri, 5, 2, 1. Bawah pun kena bahagi dengan set 5, 2, 1. Yang bawah pun sama, atas 5, 2, 1. Bawah pun 5, 2, 1. Ini dah masuk tajuk masuk tajuk apa? Masuk tajuk set lah. Jadi kita tahu bahawa dekat sini jawapannya, yang ni berjumpa yang ini, benda yang sama akan jadi diri dia balik lah. Jadi atas 11 set 5, 2, 1 bahagi 5, 2, 1. Yang bawah pun sama. Yang ini berjumpa dengan yang ini akan jadi diri dia balik. 20 yang atas masih kekal 20 set 5, 2, 1 bahagi 5, 2, 1. Jadi dah tak ada set lah bawah dia. Inilah jawapan dia. Kalau nak bagi dalam IG, bagi dalam IG. Tapi saya suka bagi jawapan dalam bentuk laju sahaja. Ini kaedah pertama, gunakan metrik. Okey, saya akan tunjukkan macam mana nak guna vektor, nak guna geometri koordinat untuk soalan yang pertama tu. Okey, macam mana nak selesaikan gunakan geometri koordinat? Sebab kan kita ada satah kartes ni, ada y, ada x. Okey, pertama tadi saya letakkan dia punya nisbah. Kita dah letak nisbah dia. Kemudian tadi kan kita kata kalau OP ni apa-apa vektor pada satah kartes dia start dengan huruf O, maka kita boleh convert dia kepada koordinat. Jadi kita katanya ini tadi kan OP tadi kan dah padam tadi. Okey, OP kita boleh tulis dalam bentuk vektor laju kan 6, 0. Vektor OR kita boleh tulis dalam bentuk vektor laju iaitu 1, 4. Jadi kalau OP kita boleh cari titik O, bukan titik O, titik P adalah 6, 0. Ni titik P ni adalah 6, 0. Kat situ, sini adalah 6. Kan? Okey. OR maksudnya kita boleh cari titik R kat sini. R adalah 1,4. Mana R? Ni R. Maksudnya sini R 1,4. Okey. Sekarang cari koordinat Q. Kita guna apa? Kita guna pembahagi tembiring. Macam ni. Saya lukis balik O, sini R, sini Q. Ini O. Titik O adalah 0, 0. Titik R adalah 1, 4. Titik Q adalah X, Y. Okey, kemudian kita ada nisbah, iaitu OR tadi adalah 1 unit, RQ adalah 2 unit. Jadi, bila kita nampak macam ni, maka kita boleh gunakan pembahagi tembiring. Iaitu kita boleh cari iaitu titik 1, 4, iaitu pembahagi tembiring, iaitu R adalah kita gunakan yang M nisbah N itu kan pembahagi tembiring. Jadi 1 campur 2, 3. 1 campur 2, 3. Yang atas X dahulu. 0 darab 2. Dapatlah 0 campur X darab 1. Jadilah X lah. Kemudian 0 darab 2, 0. Kita selesaikan Y. Kemudian Y darab 1 campur Y. Jadi maksudnya kat atas tu kita dapat XY lah. X, Y. Jadi kita banding, kita buat persamaannya baru. Maksudnya 1 sama dengan X per 3. Jadi X adalah 3. So Y per 3 sama dengan 4. So Y adalah 12. Jadi maksudnya titik XY iaitu titik Q adalah 3, 12. Kan? Lebih senang. Okey, kita label kat gambar titik Q 3, 12. Kemudian dia minta
titik S. Jadi titik S, kita nampak, okey, ini pembagi tembiringnya. Kalau kita nak lukis balik pun boleh, kita lukis balik. Selalunya saya lukis balik, melintang je. Sini adalah Q, sini adalah S, sini adalah P. Okey. Q adalah 312, S adalah tak tahu iaitu XY, P adalah 60. Okey. Dia punya nisbahnya 1:3. Jadi kita katakan pembahagi tembiring XY sama dengan, okey, tu koordinat bracket dia. Okey, 1 campur 3, 4. Jadi X dahulu. 3 darab 3, 9 campur 6 darab 1, 6. Kemudian 12 darab 3, 36 tambah 0 darab 1, 0 lah. Jadi kita dapat 9 campur 6, 15/4. Dan 36 bagi 4, 9, 18, 27, 36, 9. Dapatlah titik XY iaitu titik S. Lagi senang kan? Kalau dia minta vektor, so vektor OS adalah 15/4, 9. Kalau dia minta vektor Q, maka kita tahulah kita boleh convert kepada OQ sama dengan 312. Itu kalau dia minta vektor lah. Okey, itu contoh kita selesaikan guna geometri koordinat hanya untuk vektor pada satah kartes sahaja.